Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam satu Indonesia. Terima kasih kepada majelis yang dihormati, yang berbahagia, Datuk Haji Ahmad Ahli Mazlan, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Merangkap Ketua Penerangan UMNO Malaysia dan Penaung Persatuan Republik Melayu. Selamat datang, Bro. Yang hormat Tuan Haji Ismail Sani Dun Usulbua Ulangan. Yang berbahagia Datuk Margani Presiden Persatuan Republik Malaysia. Yang berbahagia Tuan Syamini Marti Presiden Persatuan Bekas Polis Malaysia. Yang berbahagia Laksamana Muda Datuk Mustafa. Yang berbahagia Komandan Borhan Kepala Jabatan Harwal Veteran Negeri Selangor. Yang berbahagia Major Besar Haji Baharudin bin Sajun Timbalan Presiden PBDN. Yang berbahagia Puan Ros Ketua Sekali PBDN. Yang berbahagia Ketua Polis Batu 14 Ulangan. Yang berbahagia JKPP, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Diri terhormat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama ditangi menyaksikan peresmian Penyusunan Agung kali pertama dan peresmian website PBDN sebentar lagi. Bapak Datuk, Jalan Persatuan Republik Melayu hampir 2 tahun bermula pada April 2010 hingga kini. Alhamdulillah, karena kekuatan ahli Persatuan Republik Melayu dan juga berkuasa bersepakat dan terus mencari berkata-kata di negeri Selangor dan membela nasib mereka. Mulanya Persatuan Republik Melayu dikukuhkan hanyalah 10 orang. Dan kini ahli Persatuan Republik Melayu hampir 34,000 yang menjadi ahli. Sebagai Presiden, saya turun ke akar bumi mencari dan bertanya kepada berkata-kata segera apa yang mereka mahukan. Kebanyakan mereka memberitahu kepada saya yaitu suara adalah membela nasib mereka. Bapak Datuk, pertama yaitu di segi pekerjaan. Saya harapkan Datuk sampaikan kepada Yang Hormat Perdana Menteri agar bukakan peluang pekerjaan di dalam kerajaan. Karena Datuk, mereka ini banyak berpengalaman dari segi berbagai bidang. Tetapi jika kerajaan tidak mengambil kira pengalaman mereka, ini akan merugikan kerajaan juga. Karena kegagalan pertama di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Saya harap kerajaan hari ini telah memberi berbagai kebajikan kepada pedagang. Kita lihat pada program 10-10-10, yaitu program Bekas Indonesia dan Makani, Perdana Menteri telah mengumumkan hayat kematian sebanyak 500 dinaikkan kepada 3.000. Dan kami berkata mengucapkan terima kasih
kepada kerajaan hari ini. Dan bila kita lihat 2 minggu yang lepas, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi telah mengumumkan mencatatkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, yaitu kepada bekas tentera yang tidak berpencen akan diberikan satu hati. So, kita berkata tentera seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan. Dan di sini berkata tentera ramai bertanya dengan saya Datuk, hubungan kepada Menteri Tahanan bila agaknya? Dan saya harapkan Datuk, janganlah kita tunggu sampai di hari 14 yang akan datang. Kerana berkata tentera ini kepalanya keras sikit. Bila kita dah janji, kita sudah tunaikan janji itu. Kalau boleh, saya minta Datuk sebagai orang kuat yang menghormat Perdana Menteri, adakan perhitungan besar-besaran berkata tentera di Bukit Jalil pada bulan 5 ini. Boleh Datuk? Boleh. Bulan 5 ini besar-besaran berkata tentera akan berkumpul, akan asyik kepada yang menghormat Perdana Menteri sebelum lulusan yang telah dijadikan yang hormat Datuk Zahid Hamidi. Boleh Datuk? Kalau ada kira-kira no problem. Bagi sebutan betul. Di sini saya menjelaskan kepada beberapa saudara, kita tidak harus mengkritik dan mencela kerajaan Bahasa Islam yang begitu komitmen membantu kepada saudara dan rakyat Malaysia. Kita lihat hari ini apa yang berlaku di dalam kerajaan Islam kita lihat kembangkan. Kita lihat tiada satu yang telah dijadikan oleh pelanggan untuk membela nasib kepada di Islam dan Kolom. Ini amat melarang bagi kita sewaktu 2008 berkata tentera kebanyakan yang menyokong pihak kerajaan. Mereka mengatakan UMNO Barisan Nasional tidak mengambil peran tentang kebajikan kepada tentera. Hari ini telah terbukti hampir 4 tahun berlalu mana janji-janji pelanggan terhadap kebajikan. Dan saya telah ucapkan kepada MB Islam untuk berdebat dengan bersama dengan Melayu, tetapi malam yang mereka tidak berani terbang. Saya sebagai Presiden ingin menjelaskan kepada Datuk, kebajikan kepada tentera ini adalah dia dengan begitu sewajarnya, yaitu mereka ini telah berjuang sewaktu dulu di dalam hutan berbulan-bulan untuk mempertahankan negara. Tetapi selepas mereka berpencin ataupun tidak berpencin, mereka tidak diambil oleh pemimpin-pemimpin kerajaan yang berkuasa. Mereka ingin membuka kedai untuk menjadi kalau jual di pintu jalan, mereka juga diganggu dan disaman. Ini tidak adil bagi saya sebagai Presiden dan mohon sebaik kepada Datuk supaya berilah peluang penjagaan kepada perkara tentera. Dan juga Datuk, saya pun mendengar daripada keluhan rekan-rekan saya mengatakan di dalam Sarung dan kekurangan perubahan pos murah dan sederhana. Ini jelas ada yang berkata yang berpencin yang tidak berpencin. Mereka ini juga ada yang sewa ni kata. Kadang-kadang ada yang berkata yang pencin 10 tahun menyewa rumah. Sarung dan perlu. Jangan minta Datuk sampaikanlah kepada yang Perdana Menteri Datuk Seri dan kita berkata kerana beliau telah menjadikan tapak di Sungai Besi Airport untuk dinaikkan perumahan. Tapi Datuk kita minta biarlah ada kelebihan dan kepada beberapa negara untuk mendapatkan rumah kos murah dan sederhana.
Dan di sini saya ingin menekankan kepada yang menghormat Perdana Menteri yang disampaikan oleh yang menghormat Amazan. Kita minta biar ramai kita bukan benar selepas PJ dan dalam PJ biar dulu di dalam Kuala dan Selangor. Karena kita khawatir dalam keadaan sekarang ini dapat banyak kaum-kaum yang atas kaum lain yang lebih daripada kaum lain. Dan di sini kita minta jika apa-apa terjadi dalam kawasan bandaraya bermakna kita orang Melayu dan kepada negara termasuk juga kepada polis akan mempertahankan negara kita ini. Jelas dengan terang kerajaan bawah Indonesia kami kepada negara telah mendengar ucapan daripada Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Najib yang mengatakan beri beliau banyak. Dan hari ini saya jelas menyatakan kami bersama dengan negara Melayu dan beberapa negara seluruh Malaysia akan memberi mandat sepenuhnya di hari kertas menyokong pihak kerajaan. Dan saya kita dapat sampaikan kepada Yang Amat Perdana Menteri. Hanya satu janji yang belum ditepati oleh Datuk Amazan kepada ucapan dari negara Melayu. Saya telah memberi surat kepada Datuk dan mohon adakan makan malam bersama Yang Amat Perdana Menteri, tetapi Datuk Amazan telah mengatakan beliau akan berjumpa dengan Perdana Menteri dan meminta tarikh untuk makan malam. Tetapi Datuk Amazan kata makan malam itu yang dapat dihadiri oleh Perdana Menteri dan Datuk Amazan kata akan diberi tarikh yang baik. Betul tak? Betul kan? Dan teman-teman, saya minta hari ini Yang Amat Perdana Menteri akan turun bersama dengan bersama dengan Melayu. Saya minta kepada ketua yang berada di Selangor dan Kuala Lumpur bersama dengan keluarga turun beramai-ramai untuk memberi tahniah kepada Yang Amat Perdana Menteri dengan berbagai ruang yang diberikan kepada ketua dan keluarga. Jelas di sini saya minta kepada rakan-rakan saya yang lama yang baru supaya kita ketua ini buka minat kita lihat, kita bukakan hati kita bukakan telinga kita dengar apa yang diberikan, apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Dan jelas hari ini kita lihat apa yang dikatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri buat Malaysia terbukti hari ini dengan jelas, dengan terang, ya, dengan cirinya rakyat telah menerima buat Malaysia dan buat dan menyokong Yang Amat Perdana Menteri. Sebagai bukan juga kita sekali lagi ingin meminta kepada Datuk Amazan untuk menyampaikan kepada Yang Amat Perdana Menteri yaitu kenaikan anggaran tentu yang PJ. So kita minta anggaran tentu yang PJ ini supaya diberi tahunan sebanyak 15% kenaikan setiap tahun. Yaitu kita lihat hari ini kerajaan lagi bikin 3 hingga 8% untuk kenaikan PJ. Dan kali ini kita lihat Perdana Menteri bersungguh-sungguh untuk mendapatkan mandat dan kita memberi mandat kepada Yang Perdana Menteri dan kita minta 15% setiap tahun diberi PJ, kenaikan PJ kepada bekas menteri yang PJ dan yang tidak PJ yang dapat saya katakan beri satu lagi. Ya, tetapi kita minta kalau kita minta kalau jangan lagi satu. Saya akan berdoa sebuah itu tahun 2020 alhamdulillah untuk setahun kesekian. Kalau ada kursi bagi banyak mana-mana pun kita atur dan berterima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri. Boleh tak? Boleh tak? Walaupun satu kata-kata kita berterima kasih Tuhan. Pihak makan satu sen tak bagi. Betul tak? Kita boleh juga yang betul kita betulkan. Jadi kita pada kita tahu semua yang salah.
yang tak lagi kita juga betul. Itu kita benar mengenai ini. Dan saya harap hari ini perjalanan Sabah Medan Sumatera Melayu akan direstui, akan diberi kepercayaan pada peperangan di Sabah. Dan di kawasan ini ada YD kawasan ini saya sebut namanya YD Tuan Haji Ismail bin Sani. Beliau terlibat setiap kali program-program mengadakan aktiviti dan Datuk dan Haji Ismail Sani YD ini memberi dana secukupnya untuk menjayakan program-program tersebut. Kita memberi kepada buruh pada YD saya mengatakan kawasan ini ada di bawah. Ya, kalau kita pakai cendelang tak apa, tapi kawasan ini terlihat kawasan yang cerah dan selamat. Kerana YD kawasan ini menjalankan berbagai aktiviti program daripada timur pagi hingga waktu malam. Kadang-kadang YD akan saya diberikan akan pun ada. Saya berusaha kita melakukannya. Apa begitu sekali ya? Saya mengharapkan kepada penduduk Don semua ini berdiam. Kuasa yang ada perintahkan anda semua untuk bersama-sama kita memberi kepercayaan kepada YD Haji Ismail Sani ya. Saya harapkan itulah yang boleh kita bantu pada YD ya. Saya tak akan pilih memang tak ada YD. Akan kita mengharapkan dia saya untuk mengimbangan pada nasi netral itu yang saya mampu. Okey, dalam lebih panjangnya saya ucapkan dalam panjang ini dan saya akan lagi berikan kita bagaimana kepada negeri kita. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut oleh tim. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Walaupun hujan, kita dapat bersama berkumpul di singgah santai resort ini untuk Musyawarah Agung kali pertama di weekend. Dan saya amat gembira dan bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang untuk meresmikan persoalan yang kali pertama ini. UMNO Bahagian Pandan dia kata tokek kepada resort ini kepada dia agar dia ada kuasa UMNO Bahagian Pandan tuan punya kepada resort. Betul lah kan dia? Tuan-tuan sekalian, hari ini ialah 17 pagi bulan. Suara tidak ada, sekejap tak ada ni. Masuk air ke apa ni? Ya. Yang di belakang saya ni, kalau orang tengok ngomong saya, bahaya orang tengok ngomong. Saya yang penting sekarang ini pilihan raya yang semakin ambil. Pilihan raya ini mungkin bulan 6, mungkin bulan 7, mungkin bulan 8. Saya pun orang pasti, tapi bulan 3, bulan 4 ini rasanya tak ada lah kot. Agaknya tuan-tuan, bulan 3, bulan 4 ini mungkin tak ada lah agaknya. Tetapi ada orang kata bulan 5, ada orang kata bulan 6, ada orang kata bulan 7. Tapi rasanya tak akan lebih daripada tahun ini tuan-tuan. Dan kalau tak dibuang sebelum April tahun tidak ada sekali ada.
Ya. Betul. Okey. Halo. Ini BT apa ini? Tuan-tuan, kalau tak ada pembubaran sebelum April 2013, pada April 2013 dia akan terubah dengan sendiri. Oleh kerana itu, kita ini semua NGO, sama ada Satuan Bekas Tentera Malaysia, Satuan Bekas Polis Malaysia, dan hari ini kita bersama dengan PBBM. Yang penting tuan-tuan, kita semua nak memastikan Barisan Nasional terus memerintah negara kita. Dan penting juga tuan-tuan, supaya negeri yang kaya macam selama ini kita tawan daripada tangan pembangkang. Pembangkang ini pembohong, tuan-tuan. Betul. Pembangkang pembohong. Betul. Apabila saya sebut pembangkang, tuan-tuan sebut pembohong. Pembangkang. Mereka telah dapat negeri Selangor ini, tetapi daripada berjela, dia memberikan janji-janji yang ditunaikan hanya 1-2 je. Dan dia tunaikan 1-2 itu daripada berpuluh-puluh janji. Negeri ini dah tergadai, negeri Pulau Pinang tergadai, Kelantan lama benar dah tergadai, Kedah tergadai, segala janji-janji pilihan raya mereka tak tunai. Oleh kerana itu, baru-baru ini saya masukkan buku jingga dalam tong sampah, tuan-tuan. Buku jingga janji pembangkang itu masuk dalam tong sampah. Sebelum saya sampai ke sini, saya bersama dengan penerangan AMNO 300 orang di bidang logistik. Kami sekali lagi ramai-ramai mengoyak rabakkan buku jingga janji pembangkang dan masukkan buku jingga janji pembangkang itu selayaknya ke dalam tong sampah, tuan-tuan. Betul. Dia janji macam-macam. Buku jingga ni janji macam-macam. Di antara janjinya apa dia? Dia kata nak hapus sol, tapi kita yang hapus sol, bukan dia. Buku jingga janji apa? Buku jingga janji nak turunkan harga minyak. Kenapa dia tak turunkan harga minyak di Selangor? Kenapa dia tak turunkan harga minyak di Pulau Pinang, di Kelantan dan juga Kedah? Apabila saya mencabar pembangkang untuk turunkan harga minyak di Selangor, Kelantan, Pulau Pinang dan Kedah, Anwar Ibrahim beritahu Muhammad Selani tak tahu mana senarai negeri, mana senarai pusat. Kemudian dibuat pengumuman oleh Datuk Ismail Sabri, Menteri yang jaga harga barang. Dia kata kerajaan negeri boleh turunkan harga barang. Kalau kita bagi 80 mesin 1 liter RON 95 subsidi, maka kerajaan negeri boleh tambah lagi 10%, 20%, 30%, 40%, 5% untuk mereka turunkan harga barang. Tetapi ada mereka buat, ada atau tidak? Kawan, ada atau tidak? Pembohong janji. Anwar Ibrahim janji bohong. Kemudian mereka kata mereka nak bagi tanah kepada anak penderoka daripada ladang. Macam juga pembangkang janji bohong nak bagi tanah kepada bekas tentera. Tuan-tuan, betul? Mereka bohong. Kerana mereka kata tanah-tanah Perda yang ditadbir oleh Perda Plantation, yang kita panggil sebagai ladang Perda, kalau mereka memerintah, mereka akan bagi tanah itu pada anak penderoka. Tapi mereka memerintah Kelantan, mereka memerintah Kedah, mereka memerintah Selangor ini, ada mereka bagi anak penderoka tanah, tuan-tuan, ada atau tidak? Pembohong janji pembangkang dalam buku jingga, tuan-tuan. Kemudian mereka kata bagi kampung wifi. Mereka kata nak bagi wifi percuma, tetapi yang bagi kampung wifi ialah Barisan Nasional. Saya rasa di dusun Ulangan ini pun ada kampung wifi. Wifi Ismail, di kawasan kita ada kampung wifi, ada kampung wifi. Ribuan kampung wifi telah diwujudkan oleh kerajaan. Janji pembangkang kita lama dah buat, kawan-kawan.
Jadi kita tak perlu membangkang pemerintah Malaysia untuk menunaikan janji-janji itu, kerana kerajaan Barisan Nasional ini mampu untuk menunaikan janji-janji itu. Kita tak janji bagi 100, kita bagi 100 untuk anak-anak kita sekolah. Kita tak janji bagi 200, kita bagi 200 voucher buku untuk anak-anak kita. Kita tak janji 500, kita bagi 500 kepada semua yang pendapatan 3,000 dan ke bawah, dan sebahagian daripada kita juga telah menerima 500 itu. Dah dapat ke belum tuan-tuan? Dah dapat? Habis dah tu. Dah habis lama dah kan? Tuan-tuan sekalian, 100 kita tak janji tapi kita bagi, 200 kita tak janji tapi kita bagi, 500 kita tak janji tapi kita bagi. Itu dia janji kerajaan Barisan Nasional. Walau kita tak janji tapi kita bagi. Pembangkang janji melambang tapi tak tunai, tuan-tuan. Tuan-tuan nak membangkang atau tidak Barisan Nasional? Barisan Nasional tentunya. Saya bercakap dengan Persatuan Veteran Tentera Melayu yang baru kita petik janji saja segala sesuatu dia akan ambil. Segala sesuatu tuan-tuan. Tetapi yang saya inginkan, yang Dato' Najib inginkan, senjata tangan tuan-tuan apabila memangkah, pastikan pangkah dacing, pastikan pangkah Barisan Nasional. Boleh? Kita tidak memilih siapa Perdana Menteri. Tuan-tuan sekalian, membangkang menghantar Muhammad Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Dan kita menghantar tak lain dan tak bukan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak sebagai calon Perdana Menteri dalam pilihan raya yang akan datang. Mari kita lihat siapa dia Amat Ibrahim, siapa dia Dato' Najib. Dato' Najib tolong rakyat macam-macam. Satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dato' Najib bagi brief, Dato' Najib bagi krim, Dato' Najib bagi klaim, macam-macam. Krim kedai rakyat satu Malaysia, klaim klinik rakyat satu Malaysia. Apa lagi? Mering menu rakyat satu Malaysia. Apa lagi? Bantuan buku satu Malaysia. Apa lagi? Sara satu Malaysia. Apa lagi? Koperasi satu Malaysia. Apa lagi? Karisma kebajikan rakyat satu Malaysia. Ada 14 perkara tuan-tuan yang produk-produk satu Malaysia ini memberikan kepada semua rakyat yang ini Dato' Najib dan beliau anak Tun Razak menjadi Perdana Menteri kita ini cukup rajin turun padang pergi jumpa rakyat di bandar, di kampung, di desa, tanah runtuh tanah runtuh, banjir tak banjir, datang belaka dia. Betul tuan, betul? Anak Ibrahim pergi ke mana tuan? Israel. Anak Ibrahim tuan-tuan, dia pergi kondominium, dia pergi hotel yang tertentu, dia pergi di Boni Bidang. Kalau dia berceramah kata ini, calon Perdana Menteri pembangkangnya apa dia kata? Dia bebas daripada fitnah dua. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim ini belum bebas. Anwar Ibrahim hanya bebas mahkamah tahap nombor 1 iaitu mahkamah tinggi. Anwar Ibrahim belum bebas di mahkamah rayuan. Setuju? Anwar Ibrahim belum bebas di mahkamah rayuan. Anwar Ibrahim belum bebas di mahkamah persekutuan, mahkamah paling tinggi. Ini ke calon Perdana Menteri yang dituduh meliwat belum bebas lagi di tahap mahkamah kedua dan tahap mahkamah yang pertama yang paling tinggi. Itu dia Anwar Ibrahim belum bebas lagi daripada 2 lagi mahkamah tuan-tuan. Oleh kerana itu, orang macam ini layak menjadi Perdana Menteri, layak atau tidak? Tak boleh. Kes dia tentang video tuan-tuan pun belum selesai tentang video ini. Oh, tuan-tuan dah tengok belum video itu? Belum. Siapa yang belum pergi tengok? Saya bukan nak suruh tuan-tuan lihat video ucap, tapi saya perlu tuan-tuan rasa yakin bahawa yang dalam video itu ialah Anwar Ibrahim. Ketua Polis Negara telah memperakui bahawa polis telah menghantar video itu ke satu makmal di Amerika Syarikat dan polis memadankan gambar-gambar Anwar Ibrahim apabila mata lebam pada tahun 1998. Bukan hanya matanya sahaja yang diambil gambar, tapi benda-benda lain pun diambil gambar. Dan dihantar gambar itu dipadankan dengan video Anwar Ibrahim, maka sah 99
orang dalam video itu ialah Anwar Ibrahim, tuan-tuan, tapi mukanya tak tahu malu, tebal 6 inci sampai sekarang tak letak jawatan. Saya sebelum sampai ke sini ada 2 program. Sebelum sampai di sini tadi di Palma Ampang pakai suit, coat dan tie bersama dengan Persatuan Remaja Bumi Putra hal-hal saham. Tapi sebelum itu saya bersama dengan Dato' Sazril SK Abdullah. Dia berceramah ke hadapan 300 orang penerangan UMNO dan dia tunjuk segala benda-benda yang dia nak tunjuk, termasuklah video ini. Puan-puan, apa yang disebut oleh Dato' SK, dia mencabar Anwar Ibrahim. Sama dia kalau video itu tak betul. Setuju tak Puan Anwar Ibrahim sama dia? Setuju. Tapi kenapa Anwar Ibrahim tak berani sama Dato' SK ni? Tolong beritahu saya kenapa Anwar Ibrahim tak berani sama Dato' SK. Kerana video itu betul tuan-tuan, itu tak setuju sebab dia tak berani sama Dato' SK. Setuju tuan-tuan? Setuju. Kalau benda itu tak betul tentu dia sama. Sebab satu dunia memalukan dia. Dia dimalukan dan dilihat oleh orang satu dunia. Perbuatannya sendiri disahkan oleh polis. Video itu memang dia dalam video itu. Kenapa mukanya tebal 6 inci dan tiba-tiba tak tahu malu nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Orang macam ini, tuan-tuan, setuju atau tidak jadi Perdana Menteri Malaysia? Setuju atau tidak? Tidak. Tentu dia tak setuju. Hancur negara ni kalau orang macam dia ni jadi Perdana Menteri Malaysia. Kerana Dato' SK memberitahu dia membawa Anwar ke tempat itu 5-6 kali. Dia beritahu kami tadi. Dan dia dapat cuma satu video. Dan rupa-rupanya kamera itu dah lama dipasang. Kalau gambar biasa tuan-puan boleh ditambah-tambah. Kalau tiba-tiba tuan-puan nampak gambar saya dalam internet, di sebelah saya ada tinggi lampai perempuan tak ke mana-mana, gambar itu tak betul tuan-puan. Sebab gambar boleh ditambah, ditokok tambah. Orang hitam boleh jadi putih, orang putih boleh jadi hitam, orang besar boleh jadi kecil, orang kecil boleh jadi besar. Itu gambar. Tetapi kalau ada 4 penjuru kamera tuan-puan, 4 penjuru kamera. Kau tengok untuk apa tu? Saya tentang betul bohong. Jaga pengumumannya. Tuan-puan, kalau ada 4 penjuru kamera, mana boleh tipu? Tak boleh tipu tuan. Kamera canggih. Kamera canggih apabila gelap dia timbul infrared, maka gambarnya jadi hitam putih. Namun gambar warna apabila naik kondominium itu. Saya tahu kondominium apa. Saya tahu kondominium itu di mana. Kalau tuan-puan nak tahu, lepas ni kita belanja minum kopi kat luar. Tahu benar saya tempatnya. Tapi tuan-puan percayalah, apa yang berlaku itu telah berlaku. Kerana itu beliau tidak layak untuk jadi Perdana Menteri kerana 2 kes tentang pribadinya. Iaitu kes yang pertama, liwatnya belum selesai dan kes videonya belum selesai. Ada 6 ahli parlimen Turki. Apabila disampaikan tentang video, 6 ahli parlimen itu letak jawatan daripada parlimen Turki. Yang ini tuan-tuan, dia memang tak tahu malu tuan-tuan. Manusia tak tahu malu yang berceramah pada diri, tapi kes videonya belum selesai. Memalukan. Alam orang Cina nama Chua Solek pun letak jawatan sebagai menteri. Ini dia tak meletak jawatan sebagai ketua pembangkang dan tak meletak jawatan sebagai ahli parlimen. Malu kita tuan-tuan rakyat Malaysia apabila dipertontonkan dengan video itu. Memang sah, bukan 100%, 1000% bahawa dalam video itu ialah Anwar Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, begitulah perangai juga orang-orangnya. Perangai timbalan Presiden PAS dalam bilik 121 Hotel Perdana Kota Baru. 6 orang menangkap. Khabar diberitahu saya 2 daripada 6 itu dipanggil oleh Nik Aziz. Kemudian bertukar keterangan. 4 orang kata bilik 121, 2 orang kata bilik 122. Timbalan Presiden PAS terlepas daripada tuduhan taruhan. Masa itu dia belum timbalan Presiden PAS dengan bini orang. Kemudian seorang lagi tuan-tuan, Ustaz Dr. Batrul Hamid, kalau berceramah mula dengan zikir munajat, bukan main lagi.
Apa benda nak kaunseling isteri orang pukul 3 pagi ni? Tolong bini orang tu. Bini orang pukul 3 pagi. Memalukan betul perangai puak-puak ni tu. Lepas itu dia pula jawatannya penasihat media dan penasihat agama kepada Menteri Besar Negeri Tuan Puan ni lah. Ini bukan negeri saya, negeri Tuan Puan. Tapi kita sama-sama ambil tanggungjawab untuk memastikan negeri ini kita tawan daripada puak-puak yang tak berperi kemanusiaan dan puak-puak tak senonoh ini. Betul kawan? 6 orang, 5 orang exco kerajaan negeri Selangor ni siapa namanya? Pertama Ronnie Liu, Ronnie namanya. Yang kedua Elizabeth Lanjak. Ini satu lagi perangai puak-puak ni. Kita. Telanjang apa? Saya rasa Ali dah tengok gambar dia. Kita. Tak tahulah orang lain. Kita tengok belaka lah gambar tu. Macam sebelah mata je lah tengoknya. Sebab antara percaya tak percaya, tapi percayalah. Sebab beliau mula-mula memang mengundurkan diri, tapi lepas itu puak-puak dia suruh sambung jawatan exco. Itu Elizabeth nama. Ronnie ni ketua gangster dulu tuan-tuan di AP. Sekarang ini tugas Ronnie ni apa dia kat Selangor ni? Bagi lesen tuan-tuan. Saya orang Cina ni datang jumpa saya, dia beritahu kalau nak kawan Pulau Pinang, nak kawan Selangor, senang je. Bagi kami lesen, kami tak nak kontrak. Kontrak dia kata habis 1 bulan, duit habis 2 bulan. Itu kontrak. Tapi orang Cina ni nak lesen. Lesen macam-macam tuan-tuan, lesen rumah urut, lesen rumah tumpangan, lesen pusat judi, lesen jual arak. Di negeri Selangor ni dulu tak pernah jumpa kedai yang semata-mata jual arak dalam kedai itu tuan-tuan. Tapi di Selangor ni tak ada. Sayang nama Selangor Darul Ihsan. Sekarang ini Selangor Darul Wallahu A'lam. Ini apabila kita memilih orang yang tidak betul menjadi pemimpin di negeri kesayangan kita ini. Ronnie tuan-tuan, dia payback kata orang putih. Bayar balik kepada gangster-gangster yang bagi dia duit untuk luruskan lesen-lesen ke seluruh negeri Selangor ini. Ini yang berlaku kepada negeri Selangor. Pertama tadi nama Ronnie, kedua nama Elizabeth, ketiga nama Teresa, keempat nama Ian, kelima namanya apa? Namanya ialah Xavier tuan-tuan. 5 ni Kristian. Lim Kuan Eng Kristian. Bini Lim Kuan Eng nama Betty Kristian. Dengar balik nama-namanya Ian. Dengar balik nama-namanya Ronnie. Dengar balik nama-namanya Elizabeth. Apa lagi nama-namanya? Xavier. Apa lagi namanya? Teresa. Apa lagi namanya? Betty. Isteri Lim Kuan Eng. Saya bukan ini yang agama Kristian, tetapi pada saya di AP ialah agent Kristianisasi. Tuan-tuan, ini dia kalau kita salah pilih apa yang berlaku dalam negara ini berlaku begini. Saya berani mengatakan ini kerana saya tak mahu negeri dan negara kita tergalai. Setuju tuan-tuan? Kita tak mahu negeri dan negara kita tergalai pada puak-puak yang menjadi tali barut asing, yang menjadi agen asing, yang menyokong kerajaan Israel. Tuan-tuan, dia menyebut apa? Anwar Ibrahim menyebut, I support all efforts to protect the security of the state of Israel. Itu bahasa Anwar Ibrahim. Dalam bahasa Melayu, dia menyokong segala usaha, bukan menyokong satu usaha. All efforts. Dalam bahasa Melayu, all efforts maksudnya segala usaha. Dia menyokong segala usaha to protect, untuk melindungi keselamatan, the security of the state of Israel, iaitu kerajaan negeri Israel. Yang patut kita sokong, yang patut kita dukung, yang patut kita jaga, Israel atau Palestin, tuan-tuan? Palestin. Israel ada segala senjata. Israel ada kapal perang, Israel ada jet pejuang, Israel ada kereta kebal, Israel ada kapal selam, Israel ada senjata nuklear. Apa yang orang Palestin ada, tuan-tuan? Orang Palestin hanya ada batu, orang Palestin hanya ada kayu, orang Palestin hanya ada meriam-meriam kecil, orang Palestin hanya ada lastik. Tetapi ketua pembangkang yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri ini, dia kata dia akan lindungi keselamatan negara Israel. Kepada otak dia, tuan-tuan. Betul. Ingat Ali saja kau boleh berbahasa kasar.
ini jenis orang putus bahaya tuan-tuan. Apabila menyebut tentang kebenaran ini, kita mesti berani memperjuangkan. Setuju tak? Setuju? Jangan kita jadi dayus diperkotak-katikkan oleh pemimpin-pemimpin yang gila kuasa macam orang ini. Oleh kerana itu, kalaupun bukan kerana saya, kalaupun bukan kerana Dato' Najib, kalaupun bukan kerana Pertuan Agong, kita berjuang kerana agama suci kita Islam. Boleh kawan? Boleh. Kita berjuang kerana bangsa kita Melayu. Boleh kawan? Boleh. Kita berjuang kerana negara Malaysia kita yang tercipta, iaitu tanah air Malaysia ini. Boleh kawan? Boleh. Jadi saya harap kita jangan berperang sama sendiri. Saudara ahli dan kawan-kawannya, kita jangan berperang sama sendiri. Kita tidak memerangi rakan-rakan, kita tidak memerangi polis, kita tak memerangi Datuk Magani, kita tak memerangi menteri-menteri, tapi kita perang ketua-ketua pembangkang di negeri-negeri itu. Setuju kawan? Jadi kawan, teruslah perjuangan suci ini. Saya doakan kawan pada tempat yang hebat ini, singgah santai di resort ini, di tempat yang indah ini. Kalau tuan-tuan nak lagi saya jadi penaung, maka kita terus berjuang untuk kenikmatan agama bangsa dan tanah air. Setuju tuan-tuan? Kita berjuang bukan kerana diri kita. Kita berjuang bukan kerana Dato' Najib. Kita berjuang bukan kerana Ahmad Maslan. Kita berjuang untuk agama bangsa dan tanah air yang tertinggi ini. Betul? Setuju? Bangun kawan-kawan. Mari kita lakukan kerama. Bangun, bangun. Bangun. Bawah sana bangun, pemerintah utusan Malaysia bangun, bangun, jangan tak bangun. Maka kita sama-sama lakukan lawangan keramahan. Yang kakak ini bangun, bangun semua sekali bangun. Maka apabila saya tutup nomor 1, kita dirikan Malaysia. Apabila saya genggamkan tangan, apabila saya sebut menang, kita sebut menang Malaysia. Sebut 1, sebut Malaysia. Sebut menang, sebut Malaysia. 1, Malaysia! Menang! Malaysia! Tak cukup dengan menang Malaysia. Satu lagi yang kena menang adalah barisan nasional. Apabila saya sebut 1, sebut barisan. Apabila saya sebut menang, sebut barisan. 1, barisan! 1, barisan! 1, barisan! Menang! Barisan! Menang! Barisan! Menang! Barisan! Tuan-tuan, boleh kita tangan sama boleh? Boleh! Mana-mana kawan-kawan daripada negara lain, negeri lain, terutama Dato' Magani daripada Kelantan. Boleh kita tangan Kelantan boleh? Boleh! Boleh kita tangan Kedah boleh? Boleh! Boleh kita tangan Pulau Pinang boleh? Boleh! Boleh menang barisan nasional boleh? Boleh! 1, terima kasih. Dengan lapas yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Mesyuarat Agung PBBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan tu untuk melancarkan laman web. Nama? Tentera Melayu. Weh, Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Silakan. Okey, ini yang pertama. Borhan dari Saidul. Borhan dari Saidul. Borhan dari Saidul. Seterusnya Haji Ahmad dari KD. Panas ini. Haji Ahmad dari KD. Seterusnya Abdul Razak PVC. Mana ni? Abdul Razak PVC.
Muhammad Yasin. Sendiri Muhammad Yasin. Seterusnya Lawan Ujang bin Haji Yum. Enam Mansur bin Osman. Seterusnya Abu Bakar bin Muhammad Yusuf. Ada 16 yang ngaji ni. Yang ke-10 Ishaq bin Osman. Yang ke-11 Kamis bin Yusuf. Yang ke-13 Muhammad Hidayah bin Haji. Ke-14 Samsudin bin Sa'ad. Ke-15 Samsudin bin Anwar. Johanni bin Lan. Jabaluddin bin Sa'ad. Muhammad Nurdin bin Zakaria. Dan Cikaini bin Abu. Banjir. Karim. Lagi dapat 2 orang lagi. Okey. Bang, mana bang? Okey. Okey. Aziz. Yang kata ni.
dan sebagai pegawai sampai lain. Okey, siapa yang nak bergambar? Mari. Terima pingat, mari. Terima pingat. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah